Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu wassalamu ala asrafi anbiya wassalim wa ala alihi washabihi ajmain wala hawwata illa bil azizil azim. Allahumma salli imma jinna majala wa hada jawi jasadi salah. Rabbi salli sajari wa yaslimi amin wal mumuttata limisali ya qawlu qalmi akmabak. Sidang penonton pada hari ini akhir sekian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberjalakan hamba-Nya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam hari dari sekelilingnya untuk Allah melihatkan tanda-tanda kebesarannya dan maha bahasanya, iaitu maha mendengar dan maha melihat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita penonton sekian ni tengok live ini, kita berceramah konti ini, kita malam ini atau belajar ilmu bersungguh-sungguh. Kita nak fahami atau ketang yang akan di seluruhan kamu sediakan atau orang demi sama Allah SWT yang akan diberusulkanlah ilmu yang akan dibahasa dan berjasa yang akan penunjuk dan ilmu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bersama saya Ustaz Muhammad Fadillah sebagai pengurus drama dakwah live ini. Dan rancangan dengan tazkirah kitab Muhammad live tadi bersiar langsung di TV Muhammad atau Instagram ko live TV _Muhammad_HD serta di YouTube TV Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita kebanyakan ni Allah Subhanahu taala selama 30 minit yang akan disediakan ataupun surah kewajiban suami isteri atau kefahaman yang akan didemi Allah SWT. Dan waktu besarannya atau yang fahami yang akan dibicarakan ilmu yang akan diakidah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, buku bertajuk Kehidupan Suami, terbitan Majlis Islam Sarawak. Kita penonton sekian ni, sejarah ini tonton tinggal keluarkan TV akan dipotong siaran, akan bersiaran langsung di TV Muhammad di saluran Astro 150 dalam 4K UHD, 160 dalam HD, serta di saluran MyView 100 tinggal dikeluarkan. Bukanlah TV siaran, jangan tengok apa-apa yang akan jangan cerita apa-apa yang akan seluruh dunia di akhirat. Tolong belajar kefahaman Allah SWT. Mereka mengajarkan ini. Anda boleh membatalkan ini. Anda juga boleh penonton di Casoft On Demand. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita bersulung dalam belajar ilmu kita akidah dan kewajipan suami isteri. Setiap penonton Ramadan Allah SWT ni, memang pada malam ini sampaikan apa bertajuk ini, tugas suami. Kita sudah lepas ini ilmu berkala sekalipun dalam keluarga Islam atau mahubun Allah SWT. Baik, mari kita belajar ilmu yang akan seperti mana tentang tugas isteri pada malam ini. Tugas isteri ni atas suami dan elok yang Allah SWT kita akan diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara kewajipan seorang isteri itu adalah seperti yang berikut. Yang pertama, isteri hendaklah taat dan patuh terhadap suaminya di dalam perkara kewajipan, bukan dalam perkara maksiat, kerana patuh dan taat kepada manusia yang melakukan sebarang maksiat adalah ditengah oleh Islam.
sebagaimana maksud firman Tuhan, jangan tunduk kepada suruhan-suruhan yang bertentangan dengan ajaran Allah, sekalipun yang menyiru itu suami sendiri, begitu juga orang lain. Di antara contoh-contoh seorang isteri yang tidak taat kepada suaminya ialah isteri yang tidak menyalani kehendaknya apabila dikehendaki, padahal dia tidak dalam keuzuran apa-apa keenganannya. Itu menyebabkan dia dilaknat oleh masyarakat. Masyarakat sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Mirah, ia bermaksud, apabila orang lelaki memanggil perempuannya ke tempat tidurnya, tetapi dia enggan, lalu tidurlah lelaki itu dalam keadaan marah, maka malaikat akan mengutuk perempuan itu hingga kebagi demikian. Demikian juga tertempat dalam sebuah hadis yang lain pula yang diriwayatkan oleh Muslim. Sesungguhnya malaikat melanati isteri yang tidak menerima perlawanan suaminya untuk kesetiduran. Yang kedua, seorang isteri tidak benar membawa masuk atau membenarkan seorang lelaki masuk ke dalam rumah tanpa keizinan dari suaminya, lebih-lebih lagi ketika suami tidak ada di rumah, sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang bermaksud, setiap isteri yang beriman tidak akan membenar seorang lelaki masuk ke dalam rumahnya, lebih-lebih lagi seorang yang tidak disukai oleh suaminya. Yang ketiga, seorang isteri tidak boleh dikeluar dari rumah dengan tidak ada sebab yang mustahak yang dibolehkan oleh syariah, melainkan dengan keizinan suaminya. Sabda Rasulullah SAW, ia bermaksud, jangan keluar dari rumah jika suami tidak mengizinkan. Yang seterusnya, bersikap lemah lembut dan sopan santun, tidak kasar kepada suami, kerana sifat lemah lembut dan sopan santun itu adalah sebagai sentara dan daya menarik yang balik berguna kepada seorang perempuan. Dengannya jugalah akan membawa rumah tangga itu aman dan damai sepanjang masa dan akan terlaksanalah maksud dari firman Tuhan dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang bermaksud, dari tanda-tanda kebesaran Tuhan itu, dia menjadikan dari kamu isteri yang sebaga dengan kamu, akal kamu bersukaria bersama-sama serta kekasih sayang. Baik, sidang penonton Ramadan Allah SWT ini, tekan petang share ramai-ramai yang akan disilakan penonton yang followkan dari Instagram ini, yang akan penonton di IG Live dan YouTube Live. Yang seterusnya, isteri tidak boleh mengambil harta suaminya dengan membelajarkannya dengan sesuka hati
mengganti atau memberikannya kepada seorang yang lain tanpa keizinan darinya terlebih dahulu kecuali jika ia yakni bahawa suami itu akan reza dengan dilakukan itu. Seorang isteri yang membicarakan nafkah antara suaminya dengan tidak merugikan isteri dan suaminya, termasuk hadim, jika mereka mempunyai seorang hadim, akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Ia bermaksud, jika belajar seorang isteri antara suaminya dengan tidak merosakkan, isteri akan mendapat pahala dengan apa yang dibelajarkan dan suami akan mendapat pahala dari apa yang diusahakan. Dan adib yang menjaga antara benda rumah itu juga mendapat pahala, tidak dikurangkan pahala sedangkan mereka daripada pahala setengahnya. Hadis ini diriwayatkan daripada pahala oleh Muslim. Perempuan yang berlaku tasar terhadap suaminya akan mendapat seksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu aku dan isteriku Fatimah pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai ke rumah kami, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, maka kami pun bertanya, apakah yang menyebabkan baginda menangis? Aku telah melihat pada malam Isra dan Mi'raj kaum wanita diseksa dengan seksaan yang amat teruk kerana teringat itulah maka aku menangis apabila apa yang kau lihat itu ya Rasulullah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan, aku melihat kaum wanita digandung dengan lihatnya. Mendengar keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Fatimah pun bertanya, apakah yang menyebabkan mereka begitu? Kesalahan mereka ialah menyakiti hati suaminya dengan lihat atau lidahnya. Tidak ada seorang perempuan yang menyakitkan hati suaminya dengan lidahnya, melainkan Tuhan menjadikan lidah wanita itu di hari kiamat wanita itu di hari kiamat kelak sepanjang 7 angsta, kemudian diikatkan ke belakang denggunya. Sabda Rasulullah SAW lagi, mana-mana perempuan yang menyakiti hati suami dengan lidahnya, maka wanita itu akan dilaknat dan dimukai Tuhan, malaikat dan seluruh manusia. Baik, sidang penonton rahmat di Allah SWT ini, kita mafahnya akadi, saya fahamkan bahasa Malaysia ini dalam terjemahannya. Isteri wajib menguruskan rumah tangga, dimaksudlah menyediakan makan minum pagi petang pada
waktunya yang tertentu dengan tidak bayar diminta. Alangkah gembiranya hati seorang suami apabila balik dari kerja, hidangan sudah tersaji. Begitu juga menyiap rumah tangga dan mengemasnya adalah di antara kewajipan seorang isterinya. Janganlah menunggu rumah yang lidah besar dan cantik barulah hendak dihiasi dengan kemas dan diberitakan. Akan tetapi rumah yang kecil dan yang buruk dan yang sederhana itu juga perlu dikemas dengan seindah-indahnya. Rumah yang cantik dan baru tidak dikemas pun ianya akan dilihatkan cantik tetapi sebalik rumah yang buruk yang sederhana itulah yang penting dihias dan dikemas dengan rapi, dengan tersusun indahnya rumah itu serta kemas pula hidangan pagi dan petangnya, maka pada ketika di rumah tangga adalah dibadat sebagai sebuah taman hiburan yang menyebabkan seorang suami tidak memerlukan hiburan sebelah luar lagi tiap-tiap hari. Alangkah damainya hati seorang suami bila hadapan dengan suasana yang sedemikian rupa. Baik, sidang penonton rahmati Allah SWT ini, kita akan penonton ini like, share dan kawan-kawan ni, mari kita sebut dan menghayati belajar. Baik, yang seterusnya, menghias diri sendiri adalah satu kewajipan jua, kerana dengan melakukan demikian boleh menambah kasih sayang dan menjalikan rasa cinta yang mendalam seorang suami kerana kemas dan bersihnya seorang isteri itu. Akan tetapi Islam masyarakat menghiasi diri itu bukanlah tolong oleh hal-hal yang lain, akan tetapi dianya berhias semata-mata kerana suaminya. Kalau sekiranya seorang perempuan itu berhias kerana orang lain, kerana lelaki yang lain, itu hendak menarik pandangan seorang lain supaya dia mendapat ujian, maka melakukan seperti itu ialah solat salah dalam pandangan Islam. Hal ini jelas diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya pada surah An-Nur ayat 31 yang bermaksud, janganlah mereka memperlihatkan berhiasannya suaminya, saudaranya, anak saudaranya yang lelaki-laki ataupun perempuan dan perempuan mereka. Dalam hal ini Rasulullah turut juga menjelaskan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, untuk suaminya tunggulah asapnya di neraka. Berkata Imam Ahmad, perempuan yang memakai air wangi di majlis lelaki maka dia dianggap berzina.
Baik, sidang penonton rahmati Allah SWT ini, kita penonton dah bersiaran live ini, sediakan penonton ni dirayakan, dicantikkan ni. Mari kita belajar sama-sama menghayatikan klip pada share dan kawan-kawan ni. Pada komen dan silakan tadi, walaupun silakan type ini akan dibelajar ilmu dan pengajian ilmu. Akan tetapi kalau hanya cantik saja, cantik bagaian menarik potongan badannya dan baju yang dipakai, mahal harganya tidaklah dapat menawan hati seorang suami, kerana kecantikan itu adalah bersifat sementara. Kecantikan kulit sedang isinya kosong. Perempuan yang hanya memiliki kecantikan kulit dan mementingkan kecantikan dirinya sendiri, itulah perempuan yang dianggap oleh menulis Anthony Miller, seorang menulis drama Amerika bintang yang cantik. Pendek kata, kalau hanya cantikan pada bahagian luar sahaja kulit belum dapat memberi kepuasan hati kepada seorang suami. Apa yang dihendaki oleh seorang suami ialah kecantikan yang ada pada diri perempuan, bukannya kecantikan lukiskan atau patung yang tidak bernyawa. Yang terakhir, jangan hanya tahu meminta seorang isteri, jangan hanya tahu meminta itu dan ini, akan tetapi haruslah diperhatikan mata pencarian hidup seorang suami itu. Mungkin seorang suami itu hanya bergaji, guys, pagi makan pagi, guys, petang makan petang. Kalau seorang isteri bersifat demikian, sidang ekonomi rumah tangga tidak diambil berat, maka hal ini bukan saja menyebabkan bijangnya ekonomi rumah tangga itu, akan tetapi membuatkan seorang suami itu dalam keadaan bersalah dan dengan sendirinya akan menggusut jalan pemikiran seorang suami pahala. Padahal banyak lagi perkara-perkara yang memerlukan menyelesaikan. Bagi setengah suami yang tidak kuat berdirian dan hanya mengikut apa saja kemahuan dan perintah isterinya, maka seorang suami itu terpaksa melihat gandakan usahanya untuk mendapat wang yang lebih banyak dengan apa cara sekalipun, yang akibat akan menimpa si suami itu sendiri. Seorang isteri yang bertanggungjawab, dia tidak akan bersikap sedemikian, itu malah ia akan merangkat ekonomi rumah tangga dengan cermat, lebih-lebih lagi kalau mempunyai anak yang banyak yang masih dalam bangku sekolah semasa itu. Itulah seorang suami itu berhati-hati dalam menyelenggarakan rumah tangga dan perlu mengurangkan keseronokan darah teruna dahulu. Isteri yang hanya tahu meminta dengan tidak memikirkan bebanan suaminya, maka perempuan seperti ini tidak akan terima Allah SWT. Amalan kewajiban sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW
dalam sabdanya yang berhenti, mana-mana isteri yang tak berlemah lembut terhadap suaminya dan membebankan suaminya dalam perkara-perkara yang berat hingga suaminya sanggup menunaikan, tidaklah akan diterima amalan kebajikan sendiri itu. Baik, setiap penonton hamba Allah SWT. Baik, sebentar saja lagi telah kemandakan waktu solat al-fardu isyak pagi setujuh sabaraha sibujan seria sebuya dan bulan waktu solat fardu isyak jam pukul 7.39 malam nanti akan disampaikan solat fardu isyak ni dan petang-petang yang akan jangan salah apa-apa yang akan memerangi setelah yang akan dirikan solat yang akan 5 waktu dan sehari atau keluarga isteri Allah SWT yang mudah-mudahan berakat makal setengah dengar kata-kata kebetulan dicorak kebajikan isteri tidak akan diterima, yang akan bersifat diambil kekuatan Allah SWT sekalipun akibat yang mana yang akanlah sekalipun akibat dan tanggungjawab jimat jemaat dan suami semasa itulah kata-kata kebetulan tadi patung dan tidak akan menyawa atau disediakan. Baik, insyaAllah kita bersama lagi bermula yang akan diesokkan. Mudah-mudahan dan dari sekelilingnya atau melihat bahasanya Allah SWT yang jangkut. Janganlah ambilkanlah, janganlah bergaduh yang akan sangat kejiwa, sangat satu yang akan di seluruh dunia di akhirat nanti. InsyaAllah yang akan bersebarkan carangan ini dibacakan di Instagram, Twitter dan YouTube dan Twitter TV_Muhammad_HD sediakan di media sosial dan 3 platform digital bersiaran langsung di YouTube TV Muhammad yang akan penonton di like, share dan kawan-kawan yang akan tekan butang follow, tekan butang subscribe di YouTube. Baik, sebarangan carangan ini gambar mengibas dalam QR code-nya. Sila lari tvmuhammad.cinta.com. Silakan tadi penonton dari dalam secara langsung turun aplikasi TV Muhammad di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei Academy. Hashtag Tazkirah Kitab Muhammad, hashtag Ustaz Muhammad Fadilah, hashtag TV Muhammad dan hashtag Ini Kan Ustaz. Anda juga boleh penonton di Desktop On Demand adalah di Outrobox sekarang. Baik, insyaAllah bertemu doa yang akan penonton tiran dan malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ala fil Qur'an wa jala walana fil ma hadahulu rahmah. Allahumma saqina fil wajila walina fil majalna fasuquna ima hadahu ya alani wa duha walana fajaulana fujjatai ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Buku yang terbaru yang bertajuk Kewajipan Suami diterbitan Majlis Islam Sarawak. Baik, kita bersiar langsung di setiap hari Isnin hingga Rabu jam 7 malam. Live ini akan bersiaran ulangan di Kuala Kaji pada sejak Selasa hingga Khamis jam 7 pagi. InsyaAllah, sekian. Walillahi taufiq wal hidayah. Walillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.